November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. This morning, Canada has recorded a 10th case of COVID-19. 新冠肺炎新增病例高居不下。 国际疫情又再度延烧。 The number of coronavirus cases in India has officially topped 20 million. Semua sekolah, institusi pengajian tinggi, institut latihan kemahiran, tadika, taska, pusat tahfiz adalah ditutup. Sesi pembelajaran selepas cuti pertengahan tahun diteruskan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 25 hari. Apakah COVID-19? Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar daripada orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar daripada orang yang berjangkit. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan, gejalanya seperti demam dan cepat lelah, pegal linu, nafas susah, sakit tenggorokan dan juga batuk kering. Dalam beberapa kasus, orang yang berjangkit bisa menimbulkan gejala diarrhea, hidung tersumbat atau tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sihat. Pandemik COVID ini mendorong kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antara pelaksanaannya ialah penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta, termasuk sekolah harian bersama penuh antarabangsa dan juga pusat tahfiz. Turut ditutup ialah institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti serta penutupan semua universiti awam, swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Terdapat 1.5 bilion orang pelajar daripada lebih 165 buah negara yang tidak dapat meneruskan persekolahan ekoran pandemik COVID-19 ini, seperti yang telah diumumkan oleh UNESCO pada 26 Mac 2020. Bertujuan memastikan sistem pendidikan tidak terhenti walaupun seluruh dunia dikejutkan oleh pandemik ini, Pertumbuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mengesyorkan penggunaan berbagai teknologi untuk memastikan kesinambungan pembelajaran. Pandangan terhadap aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah. Aliran pemikiran yang pertama ialah aliran idealisme. Kedua ialah aliran pragmatisme. Ketiga ialah aliran realisme. COVID-19 telah membawa 4 perubahan dalam dunia pendidikan, iaitu pengajaran dan pembelajaran atas talian. Penilaian melalui peperiksaan dikurangkan. Tempat dan masa pembelajaran dan pengajaran menjadi bebas. Kos pendidikan direndahkan. Seterusnya ialah punca-punca perubahan dalam dunia pendidikan. Pertama, memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Dengan ini, pelbagai platform pembelajaran digital telah membina suasana lebih kurang sama seperti PDP bersemuka bagi memenuhi tujuan tersebut. KPM menyediakan pelbagai jenis program seperti program khidmat, bantu pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran serta kursus untuk para guru. Selain itu, sistem e-learning yang lengkap memastikan segala maklumat pembelajaran boleh diakses oleh pelajar. Kedua, peperiksaan secara fizikal sukar dijalankan. Hal ini demikian kerana peperiksaan secara fizikal semasa wabak COVID-19 memerlukan kos yang sangat tinggi, tempat yang luas dan risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi. Selain itu, kualiti peperiksaan atas talian juga tidak dapat dijamin. Oleh itu, peperiksaan fizikal kecuali peperiksaan yang amat penting seperti PT3, SPM dan STPM telah diganti dengan pelbagai cara penilaian yang lain seperti projek, kuis dan kerja kursus yang juga dapat menilai pemahaman pelajar. Ketiga, tempat belajar atau mengajar tidak dihadkan di institusi pendidikan dan masa belajar atau mengajar tidak disekat dengan jadual masa. E-pembelajaran menyediakan persekitaran pembelajaran berdasarkan prinsip just in time dengan kompetensi anyway, anytime, anyone. Pelajar atau pendidik boleh belajar atau mengajar pada bila-bila masa sahaja dengan adanya fungsi rakaman video pengajaran dan whatnot ke platform digital atau sistem pendidikan atas talian. Selain itu, pelajar atau pendidik boleh mencari tempat yang selesa untuk belajar atau mengajar. Tambahan pula, pelajar boleh menyusun masa dan keutamaan mengikut kehendak sendiri. Ini telah memberi peluang kepada pelajar untuk mengambil kursus atas talian lebihan seperti Harvard University Free Online Course. Keempat, yuran sampingan dan yuran pendidikan dikurangkan. Yuran asrama dan yuran perkhidmatan universiti awam telah dikurangkan sebanyak 15%. Bagi sekolah rendah dan menengah, tambang bas dan yuran sampingan untuk fotostat juga dijimatkan. Tambahan pula, yuran tuition juga dikurangkan. Kos pendidikan yang rendah telah mengalahkan lebih banyak orang untuk meneruskan pelajaran.
COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara dalam dunia pendidikan. Ekoran perubahan mod belajar serta kekangan dari segi wang dan rangkaian internet, minat belajar dalam kalangan pelajar semakin berkurang. Perubahan pembelajaran bersemuka kepada pembelajaran atas talian juga memberi cabaran baru kepada para guru untuk menguasai ilmu IT. Susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan dalam usaha kerajaan untuk membendung COVID-19, pendapatan ibu bapa terjejas akibat penutupan sektor pekerjaan. Lanjutan itu, bebanan ibu bapa semakin bertambah untuk memenuhi keperluan anak dan juga menyebabkan peningkatan kos taraf hidup. Penularan COVID-19 dalam sektor pendidikan juga mengakibatkan timbulnya kerisauan ibu bapa terhadap anak-anak. Penularan wabak ini juga menghadkan komunikasi masyarakat dalam menyampaikan pengetahuan dan bersosial. Perubahan mod pembelajaran dalam era pandemik boleh menimbulkan isu keruntuhan akhlak masyarakat apabila berlakunya penipuan dalam peperiksaan atas talian. Sistem pendidikan negara juga berubah akibat pandemik dengan memansuhkan UPSR dan membatalkan PT3. Usaha berterusan kerajaan dalam membantu rakyat dengan memberi pelbagai bantuan kewangan sepanjang pandemik akan menyebabkan ekonomi negara terjejas. Pihak sekolah menyediakan pelbagai digital media untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara lancar. Yayasan YTL menyediakan sumber pembelajaran yang percuma dalam talian Frogasia dan pemberian data percuma bagi pelajar sekolah kerajaan. Bagi memastikan kesaling hubungan, juga, pihak kerajaan memberi pelbagai bantuan, termasuk bantuan kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk menaik taraf talian Malaysian Research and Education Network dan pelajar yang mempunyai masalah kekurangan komputer riba. Ibu bapa boleh membina suasana pembelajaran yang sesuai kepada anak yang belajar di rumah. Pelajar turut dapat disiplinkan diri sendiri dengan bertukar kaedah pembelajaran yang sesuai dan bekerjasama dengan mematuhi SOP. Masa kini, kaedah pendidikan telah berbeza. Pandemik telah menyedarkan masyarakat dunia bahawa pandemik memangkin perubahan dalam aspek pendidikan. Maka, semua pihak mencetuskan semangat dan usaha memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pendidikan.